Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so kita akan continue dengan power in AC system. Okay, sebelum ni kita dah belajar apa itu sistem satu fasa. Okay, so yang ni kita akan pergi ke power. Okay, power ni apa maksudnya? Okay, sebelum ni kita belajar daripada sistem DC. Okay, sekejap. Okay. Oh, wait, tak. Okay. Sebelum ni kita belajar daripada sistem DC. Okay, highlighter jom. Okay, kita ambil pen, okay, pen, okay. Sebelum ni kita belajar dalam DC system, okay, power. Macam mana kita define power, okay. P is equal to IP, okay. P power bersamaan dengan current kali dengan voltage, okay. So ini adalah power dalam DC system. Ni untuk DC, okay. Sorry, sekejap. Ni untuk DC, okay. Tetapi untuk AC, dia berbeza dengan DC. Walaupun prinsipal dia sama, tetapi dia untuk AC circuit, okay, kita ada V dan juga I. Okay. Seperti yang kita maklum, kita ada V, ini adalah V. Okay, berdasarkan VM, IM. Untuk I juga, dia adalah sinusoidal juga. Dan dia, kita boleh wakilkan dalam bentuk yang sama seperti V. Okay. Okay, cuma kebiasaannya voltage dengan current dia ada perbezaan shift antara shift delta shift lah ni . Okay, so daripada sini bila kita darabkan dua-dua ini, kita tak akan dapat straightforward macam DC system. Okay, DC system very simple, tapi AC system dia akan jadi complicated sikit. Okay, so di sini kita akan nampak kita akan ada P sama dengan IV cos theta. Tak apa. Ni kita akan go through yang ni dulu. Tak apa. Sebelum tu kita go back to the principle. Katalah kita ada voltage V is equal to 141.4 sin 2377T. Okay. So, dapatkan nilai RMS voltage, frekuensi dan juga instantaneous voltage. Apa maksud instantaneous ni? Adalah, okay, ini adalah instantaneous voltage di mana power untuk AC bersamaan dengan VM sin omega T. Lepas tu dia akan kalikan dengan IM sin omega T plus minus theta. Okay. So dia akan dalam form ini. Di mana kita nampak T ni. Okay. T time. Yang ni pun ada T kat sini. Dan ni pun ada T kat sini. Okay. Tak apa. Kita akan buat soalan ni. Okay. Okay, saya ada lampirkan jawapan dia. Dan juga, okay, ini adalah explanation dia. Okay, katakanlah untuk soalan A, okay, ini adalah V yang diberi. Okay, okay, so kita tahu sini 141.4 adalah VM. Okay, VM sama dengan 141.4. Okay, so yang ni pun ada kat sini. Okay, okay, dia dah ada V maksimum. Kita dah dapat. And then kita nak dapatkan nilai RMS. Macam mana kita nak dapatkan nilai RMS? Okay. Kita ada satu adalah VRMS sama dengan 0.707 kali dengan 141.4. Okay. Sama juga ini . Sebab 0.7 ni sebenarnya adalah 1/2. Okay. So sebenarnya saya simplify. Tapi sebenarnya 1/2 adalah 0.707. So, you boleh kali ni, then you dapat 100 volt VRMS. Okay, ni VRMS. Okay, so yang kedua adalah frekuensi. Macam mana you dapatkan frekuensi? Seperti dalam persamaan ni, omega sama dengan 377. Okay, so sini adalah omega, 377. Okay, omega sama dengan 2 pi F. Okay, so kita rewrite balik equation ni, F sama dengan omega per 2 pi. So, omega kat atas, 2 pi kat bawah. So, you akan dapat 60 dan unit dia adalah 60 Hz. Okay, so soalan A dengan B very straightforward. Seperti yang kita belajar sebelum ini. Saya tak nampak ada masalah lah. Kalau you faham sebelum ni, patutnya you dah boleh dapat lah. Tetapi soalan nombor C, the instantaneous voltage when T is equal to 3 millisecond. Okay, the instantaneous voltage. Ini voltage bukan power lagi . Okay, voltage saja. Okay, macam mana you nak tahu
apakah nilai voltan ketika 3 milisecond? Okay, saya bagi contoh. Okay, ini adalah sinusoidal form. Okay, so ketika 3 milisecond, katalah 3 milisecond itu berada di sini. Sini adalah 3 milisecond. 3 milisecond. So, berapakah nilai voltage yang kat sini? Okay, so itu yang dia nak tahu. Tapi dia dah bagi persamaan voltage. Okay, apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan T 3 milisecond ini ke dalam persamaan. Okay, trik dia di sini. Okay, katalah V sama dengan 141.4 sin omega you maintain kalikan dengan T. Okay. Okay, so you akan dapat 141.4 sin 1.131. Okay, once you nak press the calculator, you kena make sure ini adalah nilai dalam radian. Okay, radian. Okay, so you have to set your calculator in radian mode. Okay, not in degree mode. Okay, jangan type sin lepas tu degree. Ingatkan 1.1 degree. So jawapan dia akan berbeza. Okay, so you boleh check dulu. Okay, so kalau sin radian 1.131 adalah 0.904. Okay, so make sure you press the calculator. Kalau tak nanti you tak faham. Okay, so ini biasa trik lah. Kebiasaannya student dia malah dia terus tekan sin 1.131. Padahal by default calculator kita dia set pada degree bukan radian. Okay, unless you nak tukar radian ni kepada degree, tapi tu lagi jauh cerita. Better calculator dia dah ada dia punya function. Better you tukarkan mode tu daripada degree kepada radian. Okay, so bila you dah dapat ni, so kali ni dapatlah nilai ni. So pada ketika ini nilai dia dah 127.8 volt. Macam mana you nak tahu jawapan ni betul? Kena make sure lah. Jawapan ni mesti kurang daripada Vmax lah. Kalau katalah jawapan ni tiba 150. Padahal Vmax ni adalah maximum value yang voltage ni dah boleh capai. Kalau you katalah jawapan you 150, confirm salah lah. Okay. Okay, so kat sini juga saya ada sertakan cara-cara nak menukar. Kalau katalah you tak reti nak set you punya calculator, okay, you boleh tukar daripada ini adalah radian. Okay, ini tukar pada degree. Okay, so maksudnya dalam masa sama you juga boleh letak sini sin 64.8 degree. Sama. Okay, semana 1.131 radian ni bersamaan dengan 64.8 degree. Okay, so ini adalah antara yang you kena aware lah. Sebab biasanya student dia silap kat sini. Dia dah faham konsep tapi cuma bila tekan calculator tu dia tak faham. Okay, so saya tinggalkan yang ni kat sini. So you make sure you faham depan ni. Okay, so dari segi AC power, okay, ni untuk single phase system. P average bersamaan dengan ini adalah rumus asas dia. Okay, tapi saya tak nak go through rumus asas terlalu detail lah sebab biasanya orang electrical mungkin dia kena tahu secara detail lah benda ni. Tapi kalau bukan ni rasa macam tak berapa nak tu sangat lah. Okay, so I think you just accept this rumus terus. Okay, this mean P is equal to V RMS I RMS cos theta. Okay, okay, theta. Okay, begitu juga Q sama dengan V RMS I RMS sin theta. Okey, apa itu theta? Theta ini adalah maksudnya theta V minus theta I. Okey, apa maksud theta V, theta I? Maksudnya phase angle pada voltage tolak dengan phase angle pada I. Okey, sebagai contoh, okey, ini adalah phase saya bagi contoh. Okey. Okey, katalah ini phase angle pada voltage adalah kosong dan phase angle pada current ada delta. So kosong akan tolak dengan delta ni lah. Okey, tak apa, kita akan buat sedikit demi sedikit. Okey. So secara amnya P ni kita panggil real power dan Q adalah reactive power. Okey, real ataupun active power lah. P you can name it as a real ataupun active power. Tapi biasa kita panggil active power lah. Kalau reactive power is Q. Okay. So unit dia you kena faham. Sini adalah watt. Okay. P memang watt lah. Okay. DC pun kita panggil watt. Tetapi yang new term dekat sini adalah Q. Reactive power. Unit dia adalah VAR. 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 Okay. VAR. Okay.
Okey. Dan dia punya unit adalah sin. Okey. Perbezaan antara P dan Q adalah sini pakai cos, sini pakai sin. Okey. Okay, next is apparent power. Okay, it's used as power rating lah. Okay, actually dia adalah S sama dengan S sama dengan V RMS I RMS. Okay, sama dengan atas ni lah VA. Dan unit dia adalah VA. Okay, so dia tak ada cost of the data lah, tapi dia panggil S lah. Okay, ataupun secara armnya S akan sama dengan P plus JQ. Okay, so ini dia akan sama dengan ni, ataupun you boleh dapat ni lah, ni dengan ni data. Data ni adalah power factor. Data yang data V minus data I. Okey, ini data V minus data I. Okey. So ini dalam bentuk complex power. Ini saya dipahamkan sebelum ni saya ajar kat KL, dia macam first time nampak persamaan ni lah. So ini adalah complex. Kalau belajar dulu dekat tu kita ajar 14.5i kan. Dekat degree pula. Dekat metrik ke apa kan. So kita dah belajar. So ini adalah persamaan yang sama lah. Cuma ni I ni J. Okay, biasa dalam kalkulator dia akan letak I. Okay. So apakah relationship antara P, Q dan S? Okay, so ini adalah actually basic fundamental bila kita cakap tentang power dalam sistem AC. Okay, so secara amnya kita panggil P, this is power, watt, Q ada var, dan S kita VA. P, Q dan S ni kita boleh jadikan dia satu triangle. Okay, triangle. Yang kita panggil dia sebagai power triangle. Okay, and then this is data, iaitu power factor dia. Okay, data iaitu data V mana data I. So ini adalah sudut dia, yang mana sini adalah 90 degree. Okay, so katalah nilai P adalah 10 kilowatt. So ini adalah, and then Q 10 kilowatt. So S dia berapa? Kita boleh dapat melalui rumus triangle, ataupun kita panggil menggunakan rumus asas segitiga. Okey, secara amnya contohnya, okey, S sama dengan P square plus Q square cert. Okey. Kata ini okey, apa nama dia lupa pula. Theorem Pythagoras. Okey, you can use the theorem Pythagoras rumus. Okey. So ini biasa akan gunalah. Okey, katalah diberi P dengan S, dapatkan nilai Q. Okey. So you boleh dapatkan nilai Q tu dengan kalau you faham macam mana sistem triangle ini berfungsi. Okey. Okay, the ratio. Okay, what is a power factor? Okay, so di sini adalah power factor. Okay, angle untuk power factor. Okay, so what is a power factor? Power factor ni adalah satu perbezaan antara P dan juga S, di mana power, active power dan juga apparent power. Okay, so kita tahu active power tadi VRMS, IRMS, cos data. Lepas tu kita bagi dengan S, VRMS, IRMS. So sama dengan cos data. Okay, so dia sama dengan triangle lah. P sama dengan P bahagi dengan S sama dengan theta. Okay, dia sama dengan triangle, hukum theorem Pythagoras. Okay, so this is cos data adalah power factor. Okay, so nilai power factor dia adalah daripada 0 hingga 1. Okay, dia tak akan jadi below daripada 0, dia tak akan jadi negatif, dan dia tidak akan jadi lebih daripada 1. 1 adalah nilai paling maksimum untuk power factor. Okay, so kalau you dapat jawapan yang di luar daripada range 0 hingga 1, maknanya you salah lah. Okay. Okay, so ini adalah sedikit penerangan tentang power factor correction. Yang ni tak ada dalam final exam lah. So, tapi kita nak tahu kenapa you kena belajar pasal power factor ni. Okay, secara amnya power factor ni dia terhasil apabila terlalu banyak induktif di dalam salah satu network ataupun terlalu banyak kapasitif. Okay, so secara amnya bila kita biasa menganggapkan semua load kita adalah terhasil daripada resistance.
Okey. Tapi sebenarnya seperti kilang-kilang yang menggunakan motor, dia sebenarnya menggunakan inductance. Terlalu banyak inductance yang dihasilkan dan menyebabkan normal load has lagging power factor. Dan menyebabkan power factor jadi lagging, iaitu dia akan jadi kurang daripada 1. Okey, seperti power utility tidak ada masalah jika adanya inductance ni, tetapi jika terlalu banyak inductance yang ada, so dia akan menjadi masalah kepada sistem kerana apparent power menjadi rendah. Okey, menjadi perbezaan antara apparent power dan P menjadi terlalu ketara. Perbezaan yang ketara, yang mana kalau ikutkan setiap kilang-kilang dia bayar tarif based on P, okey, bukan based on S. Okey. So that's why bila power factornya terlalu rendah, so sebenarnya S tu lebih tinggi daripada P. So maknanya dia kena biasanya kalau apa yang utility buat, dia akan introduce the penalty lah, just to cover up, bagi sama balik P dengan S tu. Tetapi bukan secara tu, dia dari segi duit lah, dia akan samakan penalty tu, dia bayar saman lah. Cuma untuk secara technical dia still tidak bagus untuk sistem lah. Okay. So apa disadvantage of low power factor? So the generator used to has a higher power rating. Sebab bila ada terlalu banyak Q, generator dia ada limit design dia. So kita kena jagalah. So higher current flow require a bigger cable size. So kebiasaannya bila introduce inductor ni, dia akan menyebabkan higher current flow. Dan dia tak bagus lah. Dan juga loss of power within transmission line is high. So ini secara directnya dia akan menyebabkan ni lah. And thus the efficiency of sending energy through transmission line become lower. Okay, so dia secara efisiensinya kurang, meningkatkan loss dan meningkatkan current, dan juga tidak bagus untuk generator. Okay, so ada 4 lah. Okay, so it is the economical to ensure the power factor is low, and this depend on the user. And okay, kebiasaannya kilang-kilang untuk mengelakkan daripada kena penalti dengan TMB, apa dia buat adalah dia pasangkan kapasitor. Okay, kerana kapasitor mempunyai nilai negatif Q. Okay, dia macam ni. Inductor mempunyai nilai positif Q, manakala kapasitor mempunyai nilai negatif Q. So bila terlalu banyak Q dalam sistem, terlalu positif Q terlalu banyak, apa kilang ni buat adalah, kalau load dia supply katalah 500 megawatt. Okay, so dia akan pasang kapasitor untuk cover that 500 megawatt sebab kapasitor negatif. So inductor dia plus 500 megawatt, and then bila letak kapasitor, dia akan jadi dia akan tambah negatif 500 megawatt. So dia akan jadi kosong. So bila megawatt jadi kosong, so power factor automatically become 1. Okay, itu salah satunya adalah dia meletakkan kapasitor. Cara yang paling mudah meletakkan kapasitor lah. Lagi satu, dia menggunakan synchronous machine. Okay, yang digerakkan secara parallel dengan load. Kerana synchronous machine ni dia menghasilkan kapasitor jugalah. Dia ada kapasitor dalam tu. Okay, tetapi kebiasaan synchronous machine ni mahal lah. Biasanya kilang-kilang atau apa ni, dia lebih prefer kapasitor lah. Okay. Okay, this is the example. Okay, you are given the rumus kat atas tu. Okay, P dan juga Q, dan also power factor. This is the important formula. Dan juga S kat sini. A single phase induction motor operate with a supply of 240 volt, 50 Hz, takes 500 kilowatt of power. This motor operate with power factor of 0.7 lagging. Calculate the current it draws. Okay. So daripada sini you boleh nampak lah. So ada voltage 240 volt, frekuensi 50 Hz, dan 5 kilowatt ni adalah power. So P equal to 5 kilowatt. This is VI cos theta. Okay. So dah dapat lah 5 kilowatt sama dengan VI cos theta. Okay. So the motor operates with power factor of 0.7 lagging. Okay. Dia tulis lagging. Okay. Okay. So here you dah boleh nampak lah. Okay.
you boleh calculate apakah itu S, apakah itu I, apakah itu Q, dan apakah itu the phase angle between voltage and current is a power factor. Okay, jangan confuse Power factor adalah phase angle between voltage and current. Okay. Okay, so how you nak buat ni? So kita dah maklum kita ada segitiga triangle. Okay, so bawah ni adalah P, tepi ni adalah Q, yang ni adalah S, dan yang ni adalah angle untuk power factor. Okay, so sini you dah dapat dah 5 kilowatt. Okay, 5 kilowatt. And then power factor pun you dah dapat 0.7. 0.7 maksudnya apa? Angle dia sama dengan cos inverse 0.7. Yang akan dapat nilai dia lah 36.87 degree. Okay. So sebab apa? Cos theta sama dengan 0.7. So you boleh dapat theta sama dengan cos inverse 0.7. Boleh Ni faham ni? Ni saya bagi simplify je. Okay. So bila you dah dapat ni, so secara amnya bila you dah dapat P, you dah dapat theta ni, you boleh tahu nilai Q dan nilai S. Okay. So bila you dah tahu nilai Q, nilai S, you boleh dapat nilai I. Okay. So jap. Okay. So saya akan tinggalkan soalan ni untuk you untuk jawab. Okay. So don't worry, tak ada ni, tapi you boleh jawab lah, jangan risau. Okay. So kalau tak dapat jawab nanti boleh tanya saya balik. Okay, terima kasih. Okay, so kita ni dan kita akan sambung part seterusnya untuk sistem 3 fasa.